10 malam terakhir ni rupa-rupanya lagi susah orang nak tarawih. Ya, betul. Belia langsung tak datang, tinggal beliau je. Masalah kan? Beliau je tinggal. Sebaiklah simin. Kalau kayu todonga bunyi lutut bila sujud. Allahu Akbar, tap tap. Yang seorang tu Allah, sakit waktu lutut itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum ngaji bareng ini dimulai, saya mau absen dulu. Kira-kira siapa saja yang siap ngaji bareng dengan saya dan dari mana Anda berasal? Silahkan komentar di bawah ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bareng kepada Ustadz favorit saya di Malaysia. Dan tentunya teman-teman semuanya sudah tahu siapa lagi kalau bukan Ustadz Samsul Debat. Berbicara masalah Ustadz Samsul Debat, anehnya bagi saya sendiri itu ketika saya ngaji kepada beliau, walaupun durasi videonya itu sampai 1 jam bahkan lebih, saya itu merasa nggak terasa loh. Tiba-tiba udah selesai, nggak tahu entah itu merupakan salah satu kelebihan Ustadz Samsul ya, membuat orang yang mendengarkan atau jemaah yang mendengarkan itu terhipnotis sehingga waktu yang berlalu itu tanpa terasa sudah sampai 1 jam lebih. Luar biasa sekali Ustadz itu, dan saya itu merasakan setiap kali mendengarkan ceramah Ustadz Samsul Debat, Masya Allah. Semoga saya ini termasuk orang yang orang yang senang ngaji, walaupun kepada Ustadz Samsul, kepada Ustadz Auni Muhammad, Azhar Idrus, Wadi Anwar, dan ustadz-ustadz lainnya. Sehingga saya ini termasuk orang yang memiliki ilmu dan termasuk salah satu orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, biar enggak lama, bagi teman-teman yang ingin menonton video aslinya silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi teman-teman yang mau ngaji bareng dengan saya, seperti biasa jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berhimpun bersama-sama pada pagi ini dalam kuliah ilmu, majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Amin amin ya Allah. Jadi bila sebut taman-taman syurga, heran saya. Heran betul-betul. Babak kata pengurusi tadi, susah nak jumpa Samsul Debat ni, dapat jumpa. Elok-elok semayang ramai, tiba-tiba nak ceramah semua lagi ke belakang. Heran betul. Kau apa payah nak jumpa? Kan? Macam itulah cakap tu. Tapi mungkin nak cari pot yang terbaik, nak melunjur sonang kanak duri kaki tu kan. Tak apalah, faham. Orang perempuan pun kalau saya bagi cadangan, kau terlindung untuk kesian belakang tu, terlangak-langak tu. Duduk depan tu ada kosong. Kan? Biar kan. Jadi dah tahu nampak tang jauh bawah satu ngau tu. Kan? Jadi tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian. Saja gua pagi. Kita sebenarnya kena bersyukur pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Banyak-banyak keadaan kan kita tengok kadang malam tadi ramai tengok Liverpool. Allah, pahala tu.
patah pula kau, tercabut. Allah Ta'ala bagi kita apa? Tengok malam tadi berapa ramai orang lambik tidur. Tengok Liverpool menang dengan Manchester United. 4-0 pada yang tak tahu lagi saya beritahu. Malam tadi Liverpool menang 4-0. MU mas dan miracle ya. Terlelap dah. Terlelap, tak sempat minta panjang umur. Dia terlelap tu tak sempat. Ya Allah panjang umur aku semua tu tak sempat. Tapi hidup lagi. Tapi datang subuh. Ada yang malam tadi balik pada tarawih terlelap pun kadang tak sempat minta panjang umur. Yang dia minta lepas tarawih malam tadi, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhana hazi sanati lillahi ta'ala. Dia yakin besok pagi tu dia niat nak puasa je. Malam tadi lah ikut imam kan, lepas tarawih besok semua baca niat tarawih. Tapi tak sempat minta panjang umur kan. Contohlah, pagi tadi hidup lagi. Dan tak ada siapa pula yang bangun pagi tadi kecewa. Kenapalah aku hidup lagi? Tak ada pula, kan? Terlupa juga nak syukur. Baca doa bangun tidur pun lupa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tak sampai minta. Tapi paling tidak syukur bangun. Alhamdulillah, kau masih bagi kesempatan pada aku lagi ya Allah pada pagi. Saya teringat bila tengok dewan ni. Tengok rostrum. Pagi tadi saya sampai awal jugalah ke masjid. On time. Sampai golap pahala tak datang masjid lagi. Upo masjid renovate. Kalau saya boleh masuk semayang dengan orang tu malam di pagi tadi, something wrong somewhere lah kan. Rupa-rupa renovate. Malam tadi dah dengar-dengar dah, ada orang beritahu, jangan-jangan buat kat dewan tu bukan kat masjid kata. Oh ya ke? Tapi kita lurui. Ikutlah location Masjid Ubudiah. Tak sangka lah signboard tu dah bawa ke depan dewan. Banner dah Masjid Ubudiah. Tapi saya teringatlah suasana ni, saya teringat waktu saya ceramah di Johor, Felda Sungai Air Tawar. Pernah satu ketika terbengkalai pembinaan masjidnya. Kan tak payahlah saya cerita apa sebab terbengkalai dulu, tapi dah siap dah. Kan macam nilah suasana dia. Kan insya-Allah tak lama lagi kita doa-doa kan sampai kita merasa masjid Ubudiah yang baru sebab tak pernah renovate. Kan? Jadi mudah-mudahan dah siap masjid jangan lupa panggil. Macam itulah. Kan dah siap masjid tak dipanggil Samsul Bad. Contoh bagi cadangan aja. Tengok kutipan pun boleh tahan. Ya? Tingkatkan lagi kan. Bantu. Jadi bila cerita bulan Ramadan ni nak menuju 10 malam terakhir ni, ada satu ibadah yang paling senang kita nak buat. Ibadah yang paling senang iaitu memberi. Nampak senang tapi payah nak buat. Tu sebab bayangkan penduduk Felda Purun ni, betul tak sebutan itu? Ke Felda Purun? Nyampak dengan Felda Purun ni berapa ramai orang yang duduk kat sini? Berapa? 2022. Termasuk yang baru lahir semalam 2022. Tolaklah, ambil lah kan 1,100 lah, separuh daripada tu kan. 1,010 orang, 1,000 lah. Kalau seorang bagi RM10 dah berapa? 20,000. Jadi setakat 1,000 tu sekali kutip tu Koman lagi lah. Makna kena update lah, kena upgrade kan. Ini tak awal bulan RM1, hujung bulan RM1 kan. Dapat air citra RM1 nak bagi. Contohlah.
Macam mana nak berkembang? Kita nak kaya, kita nak senang, kita nak mudah, tapi modal tak nak keluar. Modal apa? Sedekah. Allah masih lanjutkan usia kita untuk bernafas di dunia yang indah dan sementara ini. Dikatakan kalau orang tu dicabut nyawanya, masuk dalam kubur, dia heran tengok kubur dia. Kenapa kuburku ni lapang sikit ni? Lapang jugalah, cuma taklah lapang sangat, tapi lapang. Apa hal? Malaikat memberitahu, sebab dulu kau pernah sedekah dengan penuh ikhlas pada satu hari itu, kau sedekah ikhlas, jumlah yang singgit. Singgit macam ni punya lebar kubur dan kalau dan tahu dan bagi semua duit dan tapi dah ambil. Penyesalannya. Menyesal. Itu yang lapang-lapang lah, yang sempit. Macam itulah cerita. Itu sebab dikatakan oleh sebahagian besar ulama, kalaulah, ni kalau tak jadi dah. Kalaulah orang tu diberikan peluang oleh Allah Ta'ala hidup dari 10 minit. Aku bagi kau hidup, kau jap 10 minit, aku bagi kau can. Tak ada dia cari bini dengan anak dah. Dia akan cari tabung. Dia akan cari kat mana tempat dia boleh sedekah. Sebab dalam kubur nanti baru kita faham apa lebih sedekah. Sedekah. Saking pentingnya sedekah ya. Walaupun orang itu dikasih kesempatan 10 menit bukan mencari istri dan anaknya, tapi mencari harta yang dia miliki untuk disedekahkan. Luar biasa sekali memang ya. Sedekah ini banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Semoga kita ke depan menjadi orang yang ahli sedekah ya. Amin. Yang paling senang sedekah senyum. Sedekah yang paling senang macam tadi, mengalihkan papannya tadi yang menghalang pandangan orang nak tengok Samsul debat. Tu sedekah kat tu. Bukan semua orang yang bangun tu dah. Saya teringat waktu saya mula-mula ceramah dulu, belum jadi Samsul debat lagi. Saya ceramah dekat satu surau di desa Jasmin Kajang. Jasmin Kajang. Saya masuk dalam surau tu, duduk. Habis bagi salam, doa, habis walhamdulillah bil alamin. Imam AJK semua keluar surau tunggu orang. Dia tu tunggu siapa tu? Tunggu YB ke awasan ke? Tunggu orang besar ke? Saya pun biarlah. Rupa tunggu penceramah. Saya tak tahu. Saya biarlah. Seorang AJK surau tu pandang saya. Sini. Sini dia tu. Ajak saya tarik tirai perempuan tu. Dia tak tahu aku penceramah. Saya pun tarik lah. Dia tarik belah kanan, saya tarik belah kiri. Tarik. Dah tu saya pun duduk. Sampailah pegawai pejabat agama tu, kenapa tak start ceramah lagi? Sebab pegawai pejabat agama tu yang masa tu syorkan nama saya. Kenapa tak start lagi? Penceramah belum sampai gitu. Wah, penceramah kata. Nampak kelang kabut semua masuk, minta maaf lah ustaz, tak perasan. Yang paling merah muka yang ajak tarik tirai tu. Dia tanya, minta maaf ustaz, saya tak perasan. Tak apa, saya memang gemar tarik tirai ni. Sebab tarik tirai itu pun sedekah. Ya betul. Tolong-tolong susun ni, masa mula-mula buka ni, Dewan ni ambil keputusan nak jadikan sini sebagai masjid sementara, tempat salat sementara. Menyusun-nyusun ni semua satu bentuk sedekah. Niat kena Allah, selagi mana orang pakai dekat dalam dewan ni pahala mengalir. Allah. Gitu cerita kan. Jadi sambil kita menikmati kenikmatan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini, marilah sama-sama kita bermuhasabah seketika, nilaikan apakah sumbangan kita. Apa yang kita keluarkan itu bukan kita keluarkan, tapi sebenarnya duit kita tak keluarkan. Allah bagi pinjam. Allah minta kita pinjamkan. Tengok dalam Quran. Sedekah ni Allah nak tengok, sanggup tak kita pinjamkan duit kita kepada Allah. Bukan Allah nak pinjam, tapi pinjaman tu sebab nak dilangsaikan di akhirat nanti. Macam tu. Itu cerita. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud,
sedekah yang paling utama ialah sedekah pada bulan Ramadan. Jadi semua orang sepatutnya berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan bulan Ramadan tanpa memikirkan sebarang kerugian, seperti memperbanyakkan sedekah, kerana balasan di atas setiap satu kebajikan adalah amat besar di sisi Allah. Kalau tengok Nabi kita, orang cakap Nabi Muhammad ni susah lah. Nabi Muhammad memilih hidup sederhana. Tapi jangan cakap Nabi kita miskin. Kalau Nabi kita miskin, macam mana dia boleh membantu orang setiap hari? Tak ada sehari pun Nabi tak tolong orang. Nabi sampai tak ada apa-apa. Nabi biar Nabi tak makan, tapi jangan umat dia susah. Nabi sampai ambil batu-batu untuk ikat keliling perut Nabi, untuk menahan perut Nabi tu, supaya taklah rasa lapar. Kita hari ni tak payah ikat perut nah. Mantap darah time sahur tu 3 pinggan. Tak salah kan, dia tahan sampai berbuka sekarang. Dekat mana saya pergi Felda Pekan Felda apa? Felda Cini. Ada apa? Mutabak Giant. Kan ke? Besar apa tu? Sampai isyak monong nak habis kan. Dek besar. Tapi macam tu lah kita tak ada ikat batu tau. Tapi kita makanan kita insya-Allah makan tetap makan. Malam tadi lepas tarawih dekat Sebertak, jangan main-main. Korang ada, talapia ada, patin ada, segala binatang hidang. Ayam dengan kacang pun ada. Sedap betul. Handal betul. Itulah lebih lepas tarawih. Macam mana tu? Sampai ke milik hotel monong. Banyak yang makan. Tak. Itulah lain kali ajaklah tempeh raya boleh makan. Lepas ceramah boleh makan, tidak silomak jantan. Silomak ada telur jantan lah. Kan? Tapi betul. Kan? Nabi ikat perut. Malahan sampai satu ketika Nabi sampai tak ada apa nak bagi kat orang. Fakir miskin tu datang minta tolong dekat Nabi, ya Rasulullah, boleh tak tolong aku? Nabi kata, kau pergi ke rumah hujung tu. Kat rumah hujung tu ada seorang perempuan, kau cakap dengan dia yang Rasulullah hantar kau ke sana. Pergi minta kat dia. Rumah siapa tunjuk Rumah anak dia Fatimah. Bila Fatimah mendengar Rasulullah suruh aku datang ke rumah ni, minta dengan seorang perempuan, adakah perempuan tu kau? Menangis Fatimah. Sebab apa? Sebab dia tahu bila ayah itu hantar tu, makna Nabi dah tak ada apa-apa dah nak bagi. Allah. Sedih dah. Masa tu dalam riwayat yang sangat popular lah, ramai yang tahu ni, sangat masyhur. Kan? Pada ketika itu Fatimah bagi rantai dia kahwin main. Mas kahwin dia menikah dulu bagi. Bayangkanlah tu. Allah. Macam tu sekali. Mas kahwinnya ya. Kita tak ada dah. Minta maaf lah, dan tak payah tolong dia tu yang dan ada. Tak sampai tahap tu kita. Kan, kita tak sampai tahap nak bagi apa yang kita ada lah. Walaupun kita tak ada lepas tu. Tak ada. Termasuk yang bercakap ni. Bukan cakap orang tu, termasuk yang bercakap lemah kita ni. Iya, ya Allah. Kita sedekah pun tak ada memudaratkan kita. Silap kita pun takkan bagilah macam sedekah kat masjid ni. Kita takkan bagi banyak lah. Cuba bagi sekali 1,000. Tengok. Mam, saya bagilah 1,000, tak apalah. Seminggu menung. Hui, 1,000 dan bagi. Aduh, jangan risau, yakin Allah Ta'ala bagi ganti. Dan begitu juga sedekah bukan hanya bagi duit, tapi termasuk di dalamnya mengajak kepada kebaikan. Contoh walaupun dalam masjid renovate kita buat program majlis berbuka puasa, itu pun satu bentuk sedekah. Bagi orang makan. Saya pernah sound satu surau tu, surau Jumaat. Ada satu surau tu, saya tak nak sebut kat mana. Buat majlis ceramah, panggil penceramah datang. Kan? Sudah bagi makan penceramah Orang ramai tak dibagi. Jangan buat macam ni. Kata.
Sanggup bawa lari jauh makan kat kedai tom yum. Tapi jemaah langsung tak bagi. Jangan buat macam tu. Jangan. Bagi rasa orang ramai. Paling tidak mihun, paling tidak nasi. Bungkus bagi semua, paling tidak. Sebab orang ramai yang sedekah kat kita. Surau tu punya banyak duit. Sampai ada 3-4 akaun. Beratus ribu duit tapi kodamut. Kodamut ni maksudnya kodakut campur komut. Pelit ya. Bagi ke orang, lagi orang bagi. Percaya cakap saya. Lagi banyak, lagi kodakut pula dah. La ilaha illallah. Jangan macam itu. Ya. Dan ada satu tompek tu lagi lah. Dengan pencamah-pencamah tak dapat makan. Itu tak apalah, saya sama tak makan. Ini dia boleh bawa AJK dengan pencamah. Saya dengan Ustaz Aslin sama-sama, kami pernah kena tompek yang sama. Ustaz Aslin pernah kena situ, saya pun pernah situ, kita orang tagur masjid ni. Lepas tu tak ada, dia bagi kat. Surau tu sekali lagi tu saya datang dalam ceramah, saya balut. Tuntang-tuntang, tiba-tiba ada mi goreng, sadap pula mi goreng. Rupa dia sampai dia order time tu. Kat kedai mamak tu. Bagi, sebab itu juga adalah satu bentuk sedekah. Nak pula maju berbuka puasa ni. Lepas tu AJK Surau beli pula buah tamar yang terbaik bagi semua rasa. Allahu Akbar, sedekah. Konsep memberi harus diterapkan secara maksimum, bukan hanya selama Ramadan, bahkan bulan-bulan lain. Pergi tukar duit. Nak tukar duit, sebulan Rejab dah tukar dah. Itu betul Tukar duit koreh dah, nak duit keras, duit baru. Ni sekarang kalau pergi dah tinggal duit lunyai dah ni. Orang dah start tukar duit raya dah. Apa yang kau jual raya? Apa? Ni bulan puasa ni sedekah. Tukar duit, standby, bagi. Kan nampak anak-anak yatim, fakir, miskin lah, siaplah. Kan. Sedekah yang diterima dan bernilai di sisi Allah adalah sedekah yang ikhlas, bukannya menunjuk-nunjuk. Tapi bukan kita nak menentukan. Dengar saya cakap Ikhlas bukan nak menunjuk, tapi bukan kita yang cakap. Tengok tu menunjuk ke orang, kita tak tahu hati orang, jangan cakap. Betul tadi. Rahsia Allah. Macam contohlah Ustaz Abid Liu tu lah. Ustaz Abid Liu tu, dia bagi kita nampak kan, ada orang tu tunjuk ni belagak lah ni saja nak tunjukkan orang. Jangan cakap, tak tahu apa dalam hati dia. Betul. Sebab dia kena bagi, kena tunjuk ke orang, sebab orang banyak menyumbang kat dia. Jadi kalau dia tak tunjuk macam tu, orang tak tahu duit orang tu dah dibelanjakan untuk tolong orang lain. Macam tu. Contohlah. Dalam Quran pun ada sebut, kalau kamu memberikan sumbangan, kamu memberikan sedekah, dan kamu menunjukkan kepada, mempamerkannya pada orang lain, dengan itu menjadi contoh pada orang lain, maka ia baik buat kamu. Kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu. Sebab bila kita bagi itu, orang lain pun bagi. Itu niat kita. Tetapi kalau kamu memberikan dan kamu menyembunyikan sumbangan kamu, maka itu adalah lebih baik bagi kamu. Kan? Allah. Jangan risau, bagi senarai sumbangan derma, sumbangan tahlil contoh kan. Kita tengok. Bila RM1 dia hamba Allah, automatik. Tulislah nama tu paling ikhlas. RM1,000 nama dengan nombor IC siap. Pelepasan cukai tu. Contohlah. Jadi jangan kita segan untuk melangkah ke dalam kebaikan, kerana kita tak tahu bila kita akan melangkah ke alam kematian. Ya? Mati bukannya jauh sangat pun dari kita, hanya sedikit umur yang ada inilah kita guna untuk bantu agama Allah. Itu sebab dalam Quran surah Ali Imran Allah bagi tahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Makna kena bagi yang kita gamar, kena bagi yang kita suka. Ya, maknanya bila lalu ya tabung, tengok dalam beg kita. Ada dua lai, satu duit RM5, satu duit RM100. Mana yang paling kita sayang? RM5. Bagi RM5. RM100 tak sayang benar ada ustaz, yang sayang RM5.
Tu yang saya bagi RM5 tu, 100 tu nak saya kojor dengan kojap lagi macam tu. Maksud kan? Tak tahulah tu, tanyalah balik dalam video ke tidak tu. Dan begitu juga kan, mati ni makin dekat, sangat dekat dengan kita tu sebab Nabi pernah satu ketika dan satu riwayat, Nabi ambil satu batang kayu, Nabi buat garisan panjang dekat tanah. Panjang garisan. Lepas itu dekat garisan tu Nabi buat segi empat tepat ni, petak yang tergantung pada ni garisan panjang ni, panjang. Tapi ada satu segi empat tepat tergantung. Dalam segi empat tepat tu dia cakar-cakar dalam tu. Kemudian sahabat tanya, apa yang kau lukis tu Rasulullah? Garisan yang panjang ni, inilah cita-cita manusia, panjang. Betul. Kau tengoklah hujung tahun ni, rumah aku jadi apa? Aku renovate. Felda dengan Omar renovate rumah. Tengok, aku buat drive-thru. Punya pemalih nak masuk dalam rumah. Kereta boleh parking depan belakang. Kat Felda dah, syat ni tengok. Rumah kau main lagi. Buat bilik seorang satu untuk anak. Senang balik tak berobot. Berapa kali sehari anak balik? Dia cakap, buat, betul tak? Dia kata, kau tengok bulan 12 ni, kau tengok aku renovate, aku dapat duit EPF aku channel. Kau tengok. Soalan ni, confirm kau hidup lagi hujung tahun ni. Tu soalan. Ya, betul. Cita-cita panjang ni. Allah. Tompah baju kat kedai Cina tu. Hui. Ini pagi raya pakai dekat Felda ni. Hoi. Buntang mata dia tengok. Mesti dia cakap baju aku cantik ni. Confirm ke hidup lagi pagi raya? Tu soalan dia. Allah. Tu soalan dia. Dulu ingat tak waktu PKP, tompah baju berpapan-papan. Sekali PKP padan muka. Tak sampai pakai. Sekali tahun ni nak pakai dah gomok pula, muntah darah banyak masa PKP. Macam mana? Ni hakikat. Allah dah bagi pengajaran kayak gitu. Yang segi empat tepat yang Nabi lukis kocik tergantung tu, Nabi sebut setakat itu je umur kita sebenarnya. Allah. Tapi cakap macam-macam. Aku nak pergi Makkah, aku nak pergi ni, aku nak pergi sini. Pergi Makkah tu tak apalah. Cita-cita baik. Perlu amal ya ke manusia itu. Dan bila Nabi tukis cakar kat dalam tu, Nabi beritahu itulah ujian dan dugaan dalam hidup kita ni. Allah. Tu yang kadang-kadang bila kita menghadapi macam-macam ujian, sibuk buat itu, sibuk buat ini. Tu yang ayat kalau keluar tiba-tiba. Lah tiba-tiba dah puasa. Macam baru hari tu raya. Kejap je kan masa berlalu. Tu tandanya apa tu? Tanda nak mati. Kalau cepat masa berlalu tu dah kek mana dah dengan kematian. Allah. Saya ni lagi lah hari-hari ceramah. Hari-hari ceramah lah dah sampai balik. Saya langsung telefon balik Abang Awang tu. Kan? Siapkan patin sangka tu. Bungkuihkan nanti karang nak balik tang bera kan singgah. Ambil ikan dah siap siang. Hui ikan patin. Oh ya. Ikan patin kalau saya bagi ke mak saya. Ada tu yang dia potong, dia goreng garing-garing, masak belado. Mak. Mengeletek nyawa dak sadap. Contohlah ya. Lihat kan. Oh ni sembilan cakap. Kan? Faham tak ni? Faham ya? Malam tadi di Sebertak ramai yang cakap utara. Kat sini sama juga ke? Ha? Ni faham ni okey. Saya teringat masa beli ikan patin dekat tepi sungai Temeloh tu. Kita harga lama lagi ustaz. Tapi ustaz kata, ni baru RM25 sekalau. Macam tu ayat dia. Patin buah ustaz RM200 sekalau. Oh ya. Patin moncong RM600 sekalau. Kalau kami makan pahit, kami jual mana? Dia kata. Pandai ni cakap, langsung aku beli. Patin muncung tu tak tahulah macam mana sedap agaknya. Saya tak pernah makan tu, sedap ke? Sedap tu. Buah tu ada agaklah rasa. Sedap betul lah. Yang ada sekali tu saya ceramah dekat Lipis, makan patin apa tu. Rupanya setiap sungai tu lain sedapnya.
Kan? Ulat. Kita ulas sikit pasal makanan bulan puasa ni sedap. Masa tu saya ceramah kat Lipih, masjid tu dia bagi ikan patin, patin buah dengan ikan kerai. Wih. Saya kenal pun tidak rupa kerai tu macam mana. Kuala kerai tahu. Ikan kerai ni. Ya Allah, sadap lah. Gulai lemak cili api Pertama kali jadi penceramah paling tak malu sekali. Bila tengah makan saya tanya, ada lagi tak lauk ni? Saya kata. Saking Dia enaknya. kata ada ni memang tu ustaz ni. Bawa keluar lagi, bawa keluar lagi. Oh, memang sadap. Allah. Oh ya. Memanglah rezeki orang bera ni Allah bagi kelebihan. Kami dah muak dah ustaz. Dia tanya tu ayat kan. Tak apa. Tak apa. Jangan bagi je orang luar datang makan ikan patin. Isteri saya dia tak makan ikan sungai. Tak makan. Tapi bila bawa ikan patin, yang patin apa ni, patin sungai ni, bawa balik, masak saya siap bagi. Jangan cakap kena tu ikan patin. Sanyap makan. Sedap ikan ni. Kau kan laut. Habis licin tinggal tulang. Dah habis baru cakap. Oh ya ke bang? Kata. Iya. Kejebak ya. Kadang kadang mengada lebih. Ada orang tu. Oh kita tak makan kebau. Tak makan kebau. Lembu makan kebau. Buat masak lemak cili api kenduri kan. Masak lemak masak dalam kawah. Bagi makan kenduri. Jangan cakap tu kebau. Mana lembu tu? Licin punya tinggal tilang tulang tengoklah. Bungkus sikit boleh. Siap bungkus buat balik. Lepas seminggu baru cakap. Tu kebau yang kau makan tu. Ya kau. Baru tahu. Banyaklah kita gambar membayangkan yang kau bukan. Membayangkan muka lembu, muka kebau tu. Memang macam tu. Kan? Okey. Sambung balik bab sedekah. Sebab puasa ni Allah sendiri yang bagi ganjaran kat kita. Jadi dalam Ramadan banyakkan sedekah. Nak bagi duit raya ke mak ayah, bagi bulan puasa. Assalamualaikum mak, salam. Alung dah bank in dah duit kat mak ni. Dah orang duit apa tu? Duit raya. Cepat sangat apa pasal? Sebab Ustaz Samsul tu dia cakap bulan puasa sedekah ni pahala lagi besar. Oh. Habis pagi raya dapat lagi tak? Sudah dia tanya pula pagi raya dapat lagi tak? Jadi jangan bagi semua bagi deposit dia. Jadi bagi 900 lagi 100 tanda tinggal untuk pagi raya sikit. Kalau tidak tanya kan tak berjawab kan? Kan? Macam tu. Jadi bagaimanakah kalau kita tengok Allah SWT mengingatkan kita dalam firman-Nya telah dekat kepada manusia hari yang akan menghisap segala amalan mereka sedangkan mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Jadi bagaimana untuk menikmati kebahagiaan hidup di akhirat? Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Surah Al-Hajj ayat yang ke-14. Jadi cara dia macam mana? Beriman dengan Allah, ikuti segala perintahnya, jauhi segala larangan dia. Pertama, datang ke masjid. Tengok, walaupun masjid ni bertukar dia pergi ke dewan, kita datang di usaha kita. Kan usaha kita datang. Dahlah kita pagi tadi kita dah bangun. Kita dah bangun sahur. Kita tahajud pagi tadi. Kita tarawih pula dengan subuh ni. Dalam kita sampai subuh kita tak terlupa sedekah. Kita sedekah. Dua amalan Nabi pesan kalau siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh dan juga sedekah subuh. Dua amalan ni. Jangan tinggal. Sedekah subuh bila kita sedekah pagi-pagi tu, tarawih, malaikat berdoa, ya Allah, hamba-Mu ini telah memulakan harinya dengan bersedekah kepada-Mu ya Allah. Maka Kau perluaskan rezeki untuknya seluas-luasnya untuknya hari ini ya Allah. Masya-Allah. Sedekah. Yang kedua, beramal soleh, lakukan kebaikan dengan memperbanyakkan amal jariah dengan ikhlas. Persiapkanlah bekalan untuk menuju perjalanan yang panjang yang penuh dugaan. Yang itulah Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara. Jangan kita memunyakan dunia ini. Itu saya cerita tadi. Berio-yo baik rumah lawa-lawa bukan bawa mati. Kan? Pegang jawatan. Saya pengarah. Saya pengurus Felda, contohlah kan contoh. Saya pengarah di pejabat tanah ni, ayat. Saya pengarah di Putrajaya.
Sampai masa duduk kat hujung tiang masjid tu pencen. Pencen. Termasuklah Samsul Debat pun pencen. Dulu pengarah undang-undang, legal advisor, penasihat undang-undang. Allah. Saya pencen dulu. Pencen. Pencen sebagai pengarah. Pencen. Sampai masa dapat kad pesara. Tunjuk kad hotel Ber, dapat 10% diskaun. Sebab pencen. Nampak yang muda tapi dah tua. Sebab saya pencen awal. Sebab dulu siang kojo, malam ceramah. Oh, pencen tu pensiun. Kadang-kadang siang ceramah tak tahu masa bila kojo. Sudahnya tak tahu mana satu part time. Kojap-kojap cuti pergi ceramah. Sudahnya saya ambil cuti tanpa gaji setahun. Tak sampai setahun bos panggil balik sebab kojo banyak kena tolong. Balik kojo balik. Tak sampai setahun. Sudah saya kena decide. Saya kena pilih lah. Nak ceramah apa? Nak tauhih kojo. Jadi saya kena lah pilih pencen lah. Pensiun. Pencen langsung ni. Sebab nak pilih mana yang lebih barakah. Sebab apa kalau saya kojo macam tu, baik tak ya kojo macam tu. Kojap cuti. Memang bos tak kisah. Bos sign lah, pergilah cuti. Kau nak pergi ceramah, pergi deh. Tapi bagilah orang lain pegang jawatan saya. Jadi sebab jawatan apa? Pinjaman. 3 pinjaman dunia ni. Pertama, harta benda. Beli kereta besar sampai masuk 2 minggu anda tak peduli dah. Ui, kereta baru. Lepas tu, dia kereta baru. Tahu. Tentu. Tak heran lah kan? Tak heran. Yang kedua, jawatan sampai masuk pencen. Jadi ketua kampung berapa kali jadi pengurusi? Ketua blok berapa kali tukar? Ketua lorong berapa kali tukar? Ketua rumah tangga pun bertukar kadang-kadang. Kan? Suami isteri sementara sifatnya. Isteri aku paling pandai masak kat perut, dia paling pandai masak. Tak ada siapa lawan. Tu sebab aku tak makan lah, tak main lah makan kat kedai. Bini aku masak lagi sedap. So pagi sama ada lepak kat warung tu dengan kita. Apa hal kau? Bini dan dah meninggal. Cakap apa? Sementara pinjam-pinjaman. Allah. Suami aku dia bagi aku 2,000 sebulan. Kau ada? Oh, ayat. Malam tu mati, suami yang mati tercokik sudu. Langsung hilang 2,000 sebulan. Betul tak? Nak cakap apa? Benda yang kita lagakkan. Macam contoh lah. Best lah kan jadi Samsul Debat. Memang sebentar lah. Sampai masa esok dah ada Samsul Sebat pula. Samsul Debat, Samsul Debab, Samsul Debi semua ada. Jadi tak salah kita nak rasa besar mana yang apa. Allah bagi pinjam semua. Allah betul. Jangan lupa. Kan? Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau berada di waktu petang hari, jangan menunggu pagi hari. Dia beritahu Nabi cakap macam tu. Kalau kau berada waktu petang, jangan tunggu pagi hari. Kalau berada pagi, jangan menunggu petang. Pergunakanlah waktu sihatmu sebelum kamu sakit, dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum kamu mati. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan bukan dengan miskin. Allah uji kaya dengan cukup. Allah uji kaya dengan cukup. Ada orang tu kaya tapi tak cukup-cukup. Betul. Banyak sekali ni. Duit banyak melampuh dalam Felda ni. Saya tengok duit banyak. Tapi tanya dia, berapa puluh tahun kau duduk ke Felda ni? 20 tahun. Sampai tak sumbangan kau ke masjid tu 2,000. Tanya balik. Ada orang tu garu kepala ni. Aduh, kenapa? Duit dalam bank tinggal 10 juta. Tak rasa nak bunuh kau orang tu. Dia cakap. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta tu dia tengah susah. Risau dah. Ya Allah. Kita ni lah, pencen kalau dalam bank ada 500,000, relax tak gitu? Saya tanya, relax tak gitu? Relax. Kan? Mau ngelintin, sawan babi nak renovate semua penuh. 500,000 punya hal tu. Betul tak? Mula nak tukar kereta baru sampai 3 biji kereta. Yang satu kereta tu rosak sebab tak berstart. Macam tu lah. Cuba fikir balik. Kan? Itulah kita.
Betul lah, kadang kita kena fikir tu lah. Allah Ta'ala ni bagi pinjam kita, tapi kita ni lain standard orang ni. Orang kaya-kaya ni memang tak tahan kan kalau berberak dengan dia orang. Saya pernah ceramah dekat di Shah Alam. Pemaju tu cakap dengan saya, Ustaz kalau nak beli rumah sekarang time start tengah murah ni, masa PKPB gitu. Tengah murah ni Ustaz nak beli sekarang Ustaz. Berapa harga sekarang? 1.2, 1.3. Saya kata kau hilang akal lah kau cakap ni. 1.3 juta nak dijual lagi aku. Dia kata tak ada lah. Enggak mampu ya. Sementara sifat dia. Dan begitulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Allah Ta'ala beritahu, kalau kamu zahirkan sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau kamu sembunyikan sedekah itu serta kamu berikan kepada orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian daripada kesalahan kamu. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui secara mendalam apa yang kamu lakukan. Allah tahu apa dalam hati kita. Menunjuk ke tak ke, Allah Ta'ala tahu. Jadi jangan kita nak hukum orang. Itu belagak tu, nunjuk tu. Jangan cakap. Ya. Bersedekah biarlah secara ikhlas. Memahami tabiat manusia yang wujud dalam masyarakat Arab yang dikenali umum sebagai sifat pemurah dan dermawan. Oleh itu bukanlah satu perkara mudah untuk Islam untuk mengajar mereka bersedekah semata-mata kerana Allah dan bukan kerana manusia. Dia memang dah bagi, biasa bagi. Dia pemurah, dia berebut-rebut bagi. Tapi orang dulu dia dah terlampau biasa bagi, jadi nak suruh tiun dia ingat kerana Allah tu, bagi tu kerana Allah bukan satu benda yang mudah. Maka dia memerlukan kepada didikan dan asuhan. Kita pun sama. Nak bagi tu ikhlas kerana Allah tu kena sentiasa training dulu. Lagi banyak kita bagi, banyak kita dapat. Percaya cakap saya. Saya dulu, saya rasa tu baru-barulah ceramah ni kan. Saya balik daripada masa saya di Madinah, di Hotel Movenpick. Lepas makan tengah hari tu, saya dengan mak saya cakap, mak rasa nak tolonglah keluarga kita, bawa keluarga kita mana yang susah ni nak bawa. Mana yang apa kita boleh tolonglah, bawa lah keluarga, bawa pergi. Alhamdulillah. Kira-kira lepas, tapi mak saya cakap apa? Mak saya kata, kau dah cakap ni ke Madinah ni, kau dah cakap kau nak bawa tau. Iyalah nak bawa lah ni. Jadi alhamdulillah tahun 2008 boleh, 2009 boleh macam tu saya dapat bawa. Tengok-tengok berapa ramai tu. 15 orang, monong. Total yang saya bawa tu 15, monong. 2 yang monong. Pertama saya, kedua buku akaun tu, monong. Kan? Masa tu saya selalu ceramah cakap, sedekah tak pernah memiskinkan orang. Sekali terdengar kat telinga ni, padan muka kau. Kau cakap kan baik lagi. Nak ni uji, nak saya beritahu ni. Bukan kata kita baik benar ke apa, nak beritahu sama je. Jadi bila bisikan tu datang, sudah saya kata tak apa, lantaklah ya. Bagilah. Monong tetap monong. Wahal tu dunia itu kan, dunia. Dan alhamdulillah dapat bawa pergi. Dan bila sampai dekat KLA, tengok muka semua keluarga yang pergi tu, dah hilang dah separuh rasa duit hilang tu. Duit habis ni. Hilang dah separuh perasaan duit habis. Tapi kemudian bila sampai ke tanah suci, tengok ada yang mengalirkan air mata, ada yang gembira benar, ada yang tak pernah naik kapal terbang, sekali naik tahu pergi Makkah. Bayangkan, masa tu hilang rasa duit tak ada. Tak ada lah, tak berbaki pun rasa dalam hati tu, rasa gembira benar lah. Alhamdulillah bila balik ke Malaysia, tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Masya-Allah. Tapi tak adalah dalam hati tu cakap mujur balik modal. Tak ada macam tu dah. Tapi saya cakap apa? Siapa pula yang aku nak tolong lopeh ni? Tolong jangan angkat tangan. Ni contoh. Tapi betul. Apa nak pergi? Tapi ingat ya kepada tu ni utama Felda. Selalu mana kau nak tipu buat pemberah ni lah. Ni nak bagi tahu ni. Sekarang yang terkini, Kementerian Pelancongan dah tetapkan, kalau travel umrah, nak pergi umrah, jangan rendah daripada 6,990. Maknanya 7,000 ke atas baru sahih. Ingat, jangan terpedaya lagi. Penipu banyak ni. Dia memang target Felda. Felda dengan kampung-kampung. Kumpul duit bukan senang. Sekali ditipu macam tu je. 7,000 tu kira jauh tu. Mana harga dah mahal dah sekarang. Dan dekat flyers tu, yang iklan tu,
Wajib letakkan kelulusan lesen daripada Kementerian Pelancongan tu. Kono letak. Kalau dia tak letak, jangan percaya. Ini nasihat saya nak pesan. Siapa nak pergi dengan Syamsul debat, saya pun balik itu. Saya balik masa bulan Syakban itu. Memang ramai orang. Siapa yang nak pergi dengan Syamsul debat, bulan 12. Allah. Musim sejuk. Kumpul duit tu. Yang bagus yang pergi bulan 12 tu, dia bukan hanya pergi dengan Syamsul debat, tapi pergi dengan keluarga Syamsul debat. Masya Allah. Habis homak, amak saudara, pak saudara semua bawa. Jadi pengen ni udah kata Ustaz. Kita boleh jumpa. Amin. Ya. Saya takkan jadi mutawif. Sebab bila saya jadi mutawif, kesian travel lain. Ditinggalkan mutawif dia dah ngaj. Taklimat saya pula. Wahal kau travel lain. Kesian mutawif. Jadi saya jadi jemaah, saya campur sekali. Jadi boleh hari ni naik bas orang ni, hari ni naik bas ni, insya-Allah. Ya, jadi tu pun satu bentuk sedekah. Sebab apa? Sedekah saya ingat pasal umrah ni macam mana mak saya dengan geng-geng marhaban berzanji dia. Dia kumpul duit setiap bulan, dapat duit tu kumpul hujung tahun hantar seorang orang susah kat kampung ni untuk pergi umrah percuma. Allah. Itu pun satu bentuk. Sebab masing-masing dah pergi haji, pergi umrah banyak kali. Jadi mana yang kita boleh buat, kita buatlah. Kan? Sedekah ni ada dua. Satu sedekah sunat, satu sedekah wajib. Sedekah sunat yang kita nak bagi bila-bila masa. Tapi sedekah wajib adalah zakat kita. Jangan lupa. Ya. Zakat fitrah ingat ada bayar dah. Bulan puasa bayar kan. Sebelum raya dah bayar. Itu zakat fitrah. Zakat-zakat lain pun settle kan. Ya. Kita dapat pahala berapa kali gandaan pahala? 70 kali gandaan pahala. Sebab apa? Pahala sunat menyamai fardu. Pahala fardu diberikan lipat ganda sebanyak 70 kali gandaan pahala. Jadi jangan lupa bayar zakat. Aku tak mainlah bayar awal-awal, aku bayar pagi raya sebelum solat sunat. Jangan confident melainkan bapa mentua kita amil. Kalau ayah imam dan amil bolehlah nak tunggu pagi tu. Buat talalap macam mana? Talalap kalau lepas sembahyang raya baru nak bayar. Lepas sembahyang raya talalap pun nak bayar jadi sedekah sahaja. Kalau punya taruk talalap sampai maghrib baru terjaga, baru nak bayar, hukum berdosa tapi tetap wajib bayar. Ya. Ada orang tu saja malam raya tu pergi cari yang pasar malam lambak yang last tu. Dia tunggu sampai pagi, dia tunggu dia lelom kuih tu. 10 bokeh RM2. Macam tu lah. Kan ramai orang. Jadi dia lambat lah tidur. Balik rumah nak semangat. Tak apalah, baring sekejap je ni. Apa jago dah malam. Teruk tu kan. Jadi sedekah ni merupakan pemberian ikhlas bagi membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul ya. Bagilah. Jangan berhenti kita memberi. Berilah selagi boleh. Mudah-mudahan adalah bahagian untuk kita kebaikan yang mana membawa kita masuk ke dalam syurga. Amin. Dan erti sedekah tu sangat luas. Bukan hanya kebendaan, tapi juga boleh dengan mengajarkan ilmu, pertolongan, senyuman, memberi nafkah, berzikir dan sebagainya. Malahan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kamu menyingkirkan batu, duri dan tulang dari tengah jalan itu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi banyakkanlah bersedekah, banyakkanlah memberi, insya-Allah. Sebab kalau kita yakin dengan rezeki Allah, apa Allah Taala sebut? Pertama, kalau tengok surah An-Nisa ayat yang 100, Allah beritahu apa? Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muraghaban katsira wasa'. Barang siapa yang membuat sesuatu untuk perubahan dia, niat dia fi sabilillah di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Allah. Jadi apa kita takut? Surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah Taala pesan apa? Saya nak tanya, kita bagi sedekah ni nak kerja dunia ke kerja akhirat? Kerja akhirat. Kerja dunia ke kerja akhirat? Akhirat. Akhirat. Okey.
Tapi dalam surah Syura Allah beritahu apa? Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Allah. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Allah. Mana nak? Kerja akhirat dunia dapat, atau kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Baik kerja akhirat. Betul. Jadi siapa yang datang ke masjidnya, siapa yang datang ni kat Masjid Ubudiah ni, walaupun temporary site, temporary location before you move to new location. Oh, nampak? Legal advisor. Cakap Ubudiah. Sebelum pindah ke masjid yang tetap permanen, kan? Sebenarnya kita berada di tempat yang tepat untuk melambur saham akhirat. Allah. Jadi jangan kita risau-risau. Jangan kita risau. Allah Ta'ala janjikan. Dan satu lagi ayat yang paling power Allah bagi kat kita, surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku akan lipat gandakan. Bayangkan, bersyukur lipat ganda. Tapi kalau kita kufur, azabku amatlah pedih, kata Nabi. Kata Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita kufur, kita tak bersyukur, Allah bagi azab pula lagi. Tapi kalau bersyukur, lipat ganda. Salah satu cara bersyukur, sedekah. Sebab kita ingat pada Allah. Ya? Nak cerita ni bab sedekah yang syukur tu. Lain kali kena panggil lagi ni, tajuk syukur lah. Tak sampai nak cerita ni. Sebab cara bergalih-galih tempat duduk tu, saya faham, memang suruh berhenti tu, saya faham. InsyaAllah. Ya? Ini tuan-tuan dan perempuan mati Allah sekalian, tu yang penting. Ni paling senang ni, saya nak pesan juga tentang 10 malam terakhir, malam Al-Qadr. Jangan lupa, contoh. Paling senang kalau kita boleh buat program lah. Ada setengah masjid tu dia buat macam malam tadi, Masjid Sebertak, dia buat Qiyamul Lail pada setiap malam ganjil sampailah nak raya esok. Okey lah, itu satu hal. Yang senang-senang, contoh apa tu? Orang perempuan contoh, atau orang lelaki buat apa? Buat grup masak bubur lambuk misalnya lah. Buat bubur lambuk, kuah masak tu 12 malam. Masak 12 malam, bungkus-bungkus hantar setiap rumah, setiap malam hantar. InsyaAllah dijamaah masa sahur. Kan? Maka mengalir tak pahala sedekah. Contoh katalah Kak Leha, Kak Zainab. Ada nama tu? Leha ada? Ada Zaleha ada. Zainab ada? Ada tak? Ada tak mana dah? Dah meninggal dah. Ya Allahu Akbar. Ada Zainab lain tak? Kak Timah ada? Ada? Kak Timah, Kak Leha, Kak Gayah. Ada Gayah? Ada juga? Alhamdulillah. Leha, Gayah dengan Fatimah. Dia bertiga je. Kau ada berapa ringgit? Timah, dah lah 50 ringgit. Kau ada berapa? Leha, aku ada kat 50 ringgit. Yang kau Gayah ada 50 ringgit. Kumpul-kumpul 150. Boleh boreh, boleh mihun, boleh mi kuning, boleh sayur, boleh minyak, garam. Boleh semua. Dah boleh. Malam pertama kat rumah Leha, masak nasi goreng. Masak nasi goreng, bungkus dapat 10 bungkus. Hantar ke Hospital Bera malam tu. Malam esok tu pula mi goreng jantan ada tolong. Hantar kat mana? Hantar kat jaga sekolah hantar. Malam ketiga masak lak mihun. Mihun Singapura tu. Mihun Singapura masak kat purun pun bondo Tak apalah, mihun Singapura hantar kat mana? Balai Polis. Masa tu hantar kat Balai Bomba. Masa tu hantar untuk grup Qiyamul Lail. Contohlah. 10 malam kita buat, takkan tak kono satu malam pun. Allah. Dan kalaulah kita memang habis pemalih lah. Tak nak buat apa pun, paling tidak lah. Sebab dikatakan malam Al-Qadar tu bermula lepas maghrib sampai sebelum subuh. Jadi jangan tinggal maghrib, isyak, tarawih, witir dan sahur. Paling tidak
10 malam terakhir ni rupa-rupanya lagi susah orang nak tarawih. Ya, betul. Belia langsung tak datang, tinggal beliau je. Masalah kan? Beliau je tinggal. Sebaiklah simin. Kalau kayu tadanga bunyi lutut bila sujud. Allahu Akbar, tap tap. Yang seorang tu Allah, sakit waktu lutut dia tu. Ya contohlah, ya. Jadi buat paling senang buatlah. Dan jangan tinggal 10 malam terakhir jangan lupa doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Kau Maha mengampun, Kau suka pada keampunan, Kau ampunilah kami. Doa tu. Sebab apa Nabi sebut, macam mana Nabi doa, Nabi aminkan doa yang dibaca oleh Jibril, salah satunya binasalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Minta ampun kepada Allah. Jadi cukup setakat tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dah torang dah pun kan, orang pun dah mula nampak muka Samsul debat dengan jelas. Tadi lolap tuan kan, dah nampak dah dengan torang. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya. Pesan saya, dah siap masjid, jangan lupa kat saya. Kan, saya dah beritahu dekat Sebertak malam tadi, insya-Allah next time nanti kalau datang kita buat program dua Syamsul. Iaitu Samsul debat dan Samsul rau-rau sekali datang. InsyaAllah. Jadi kalau boleh kita sekali kan je. Senang datang satu tongpek bera je. Sedap sikit dia membalun patin 2-3 hari tu. Satu Allah fikir makan. Ya. Jadi cuma sebelum tu saya nak maklumkan. Masya Allah, itulah tadi ceramah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul Debat. Luar biasa sekali ya. Banyak hal yang kita dapat dan banyak hal yang perlu kita lakukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini, sehingga nanti dengan kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Samsul Debat ini, kita menjadi orang yang lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan, dan tentunya kita akan menjadi orang yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian semoga kelak ketika kita sudah sampai pada waktunya meninggalkan dunia ini, nanti ketika nyampe di akhirat Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai bekal yang banyak, mempunyai kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam di dunia ini, sehingga mempermudah jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, berjumpa dengan para alim, para ulama, dan tentunya harapan besar kita bisa berkumpul dengan keluarga kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.